Ya, Alhamdulillah. Ada seronok sebetulnya menyaksikan package program iaitu kereta vinyl, iaitu di mana kereta itu tukar cat, tapi bukan cat tapi stiker. Stiker, diberikan Plakat. stiker. Ini sebagai salah satu alternatif lah jika sekiranya habis kita ada masalah kepada kenderaan tersebut, mungkin catnya kurang dan sebagainya. Tapi yang penting sebab kata penerbit kita ni selalu itu bukan biasa-biasa, bukan pukulan nyata. Jadi kepada habis kita juga pastikan untuk mematuhi juga undang-undang jalan raya dan juga patuhi untuk memohon jika ada sekiranya kemaslahatan ataupun mungkin ada pertanyaan lebih lanjut kepada pihak berkenaan ya. Baik, itu ruangan kita pada hari ini menerusi 10 Jun 2023 Masihi 21 Zulhijjah 1444 Hijrah. Untuk selanjutnya Intan. Ya, selanjutnya kita akan mengikuti satu lagi segmen wawancara. Ini adalah mengenai dengan inisiatif pilihan lebih sihat dan alhamdulillah sebetulnya muamarah tetamu undangan kita telah pun berada di sebelah sisi kiri saya. Jadi kita perkenalkan ya, kita bersama dengan Yang Mulia Puan Siti Nadirah binti Haji Muhammad Rawi, iaitu Pegawai Pelajaran Kesihatan. Ya, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Jadi Puan, kita hari ini bicara mengenai dengan inisiatif pilihan lebih sihat. Jadi peduli kita ni ya mengambil makanan yang sihat ya untuk menjaga kesihatan tubuh badan kita. Jadi sebagai mukadimah ni Puan ya, mungkin boleh berkongsi mengenai dengan latar belakang mengenai inisiatif pilihan lebih sihat dan apakah antara tujuan ataupun objektif inisiatif ini diadakan. Silakan. Terima kasih Puana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi RTB kerana memberi peluang kepada saya Nadirah, Pegawai Pelajaran Kesihatan dari Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan untuk menyampaikan mengenai tajuk pada pagi ini, iaitu inisiatif pilihan lebih sihat. Sebagaimana yang kita ni semua maklum, negara Brunei Darussalam kini berdepan dengan isu penyakit-penyakit tidak berjangkit atau lebih dikenali sebagai non-communicable diseases seperti stroke, penyakit jantung, kanser, kencing manis dan sebagainya. Kebanyakan penyakit tidak berjangkit ini mempunyai faktor risiko yang sama seperti peningkatan darah tinggi, peningkatan paras gula dalam darah, peningkatan kolesterol yang tinggi dan masalah kegemukan. Terjadinya perkara ini adalah amalan pemakanan yang tidak sihat dan disebabkan amalan pemakanan yang tidak sihat dan cara hidup yang kurang aktif. Di negara Brunei Darussalam, kajian faktor risiko penyakit tidak berjangkit pada tahun 2015 hingga 2016 iaitu STEPS NCD Survey telah mendapati kadar pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran mengikut saranan iaitu 2 hingga 3 hidangan sehari di kalangan dewasa berumur 18 tahun ke atas adalah terlalu rendah iaitu sebanyak 8.3% saja. Statistik ini disokong apabila didapati sebanyak 52.3% mempunyai paras kolesterol yang tinggi, 34.7% mempunyai berat badan yang berlebihan atau overweight dan pula 28.2% adalah obes. Hasil dapatan dari kaji selidik tersebut juga menunjukkan kadar prevalent bagi tekanan darah tinggi sebanyak 28% dan diabetes sebanyak 9%. So, statistik ini adalah amat membimbangkan. Dengan hasil dapatan dari kaji selidik ini, ianya telah membuktikan bahawa faktor risiko pemakanan tidak sihat adalah dikenal pasti sebagai faktor risiko yang utama menjadi punca peningkatan prevalent penyakit-penyakit tidak berjangkit di negara kita ni. Daripada hasil dapatan ini juga, dapat kita ni membuat kesimpulan bahawa kesihatan seseorang individu itu bergantung kepada persekitaran makanan, bukan saja dari segi kebersihan tetapi dari segi nilai kandungan nutrisi pada makanan dan minuman yang dijual di negara ini. Oleh yang demikian, pihak kerajaan telah mengenal pasti beberapa tindakan untuk dilaksanakan bagi merangsangkan peralihan budaya di kalangan penduduk negara ini ke arah pemilihan makanan yang lebih sihat. Tindakan-tindakan ini digariskan dalam dokumen dasar Kementerian Kesihatan BRUMAP NCD 2021 hingga 2025 dan juga di bawah Cross-Functional Team Improving Brunei's Food Environment di bawah Multi-Sectoral Task Force on Health, di mana salah satunya adalah program khusus inisiatif pilihan lebih sihat atau Healthier Choice Initiative.
Inisiatif ini terdiri dari 3 program yang berkait rapat, iaitu logo pilihan lebih sihat, program restoran sihat atau Healthy Dining Program bahasa Inggerisnya, dan program pasaraya sihat atau Healthy Supermarket Program. Untuk makluman semua, inisiatif ini sebenarnya telah bermula pada awal tahun 2000 di mana logo pilihan lebih sihat diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh bahagian pemakanan masyarakat di bawah Kementerian Kesihatan. Mungkin bagi yang pernah melihat logo ini atau ingat logo ini, logo pertama ini mempunyai simbol piramid yang diwarnakan dengan warna kuning, merah, putih dan hitam menurut warna bendera kita ni bersama dengan tanda tik yang berwarna hijau. Okay. Walau bagaimanapun, di antara tahun 2015 hingga 2016, logo ini telah dikemaskinikan untuk diselaraskan dengan logo-logo pilihan lebih sihat negara-negara serantau. Sebuah logo pilihan lebih sihat yang baru telah direka cipta menggunakan 2 warna iaitu merah dan putih, mempunyai tulisan Jawi dan tersedia dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. So, logo pilihan lebih sihat ini yang baru telah dirasmikan pada 7 hari bulan Februari 2017 dan diteruskan dengan perasmian dokumen kriteria nutrien logo pilihan lebih sihat bagi makanan dan minuman yang dibungkus iaitu edisi pertama. So, tujuan logo pilihan lebih sihat ini diperkenalkan adalah dengan harapan untuk mendidik dan meningkatkan kesadaran pengguna akan kepentingan membaca label dan pembungkusan produk makanan dan minuman ketika membeli belah di pasaraya untuk membuat pilihan yang lebih bijak dan lebih sihat. Dengan adanya logo ini jua, ianya boleh dijadikan sebagai panduan untuk membantu dan memudahkan pengguna untuk mengenal pasti produk yang lebih sihat dalam kategori produk yang sama. So, yang sebenarnya, pelbagai maklumat pemakanan boleh diperolehi sekiranya pengguna tahu membaca label produk makanan dengan cara betul. Dan ini juga adalah salah satu aktiviti Pusat Promosi Kesihatan ketika menjalankan roadshow atau jerayawara di tempat awam untuk mengajar pengguna secara tidak langsung cara membaca label produk makanan dengan betul. Pada masa ini, logo Healthier Choice atau pilihan lebih sihat dapat dilihat pada label hadapan pembungkusan produk makanan dan minuman tempatan yang sudah menyertai inisiatif ini. Selain daripada itu jua, logo pilihan lebih sihat ini juga boleh dilihat pada pasaraya-pasaraya utama di negara ini yang telah mengikut program Rintis Pasaraya Sihat tahun 2014 sehingga kini. Setakat ini, sebanyak 14 pasaraya dan sebuah kedai runcit telah menyertai program ini. So, matlamat utama program Pasaraya Sihat adalah untuk memperkasa orang ramai melalui pendidikan pemakanan sihat di tempat-tempat awam, termasuk ketika membeli belah di pasaraya atau kedai runcit. Baik, itu antara promosian kita pada hari ini berkaitan dengan logo ataupun perubahan logo berkenaan, Intan ya. Ya. Dan seterusnya ni, berhubung kait dengan perbincangan logo pilihan lebih sihat ini, saya juga mendapati ni puannya di mana terdapat logo pilihan lebih sihat juga dikenalkan pada produk makanan dan minuman yang diimport dari luar negara. Jadi adakah logo ini sama dan adakah boleh diguna pakai ni puan? Okey, terima kasih untuk menjawab soalan puan dan untuk makluman semua. Apa jua tindakan dan inisiatif Kementerian Kesihatan dalam mempromosi cara hidup sihat adalah berdasarkan saranan dan rekomendasi dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau World Health Organization, di mana saranan bagi negara-negara ahlinya untuk memperkenalkan logo pilihan lebih sihat ini sebenarnya adalah satu intervensi kos efektif bagi mengelakkan dari penyakit-penyakit tidak berjangkit. Okay, industri makanan dan minuman di seluruh dunia adalah digalakkan untuk mengurangkan gula, garam dan lemak tepu dalam produk makanan dan juga melalui rumusan semula produk. Produk-produk makanan dan minuman yang diekspor adalah dimestikan mempunyai panel maklumat pemakanan dan juga front of pack labelling seperti logo pilihan lebih sihat ini. Oleh itu, memang kita ni akan banyak melihat logo-logo pilihan lebih sihat dari negeri-negeri jiran seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Kriteria nutrien negara bagi logo pilihan lebih sihat kita ni telah diselaraskan dengan kriteria nutrien negeri-negeri tersebut dan ini membolehkan penggunaan logo pilihan lebih sihat kita ni dan juga logo pilihan lebih sihat dari negara tersebut untuk diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan di negara Brunei Darussalam dan juga negeri-negeri yang berkenaan.
Baik, telah pun kita saksikanlah ya Intan ya kepada habis kita berkaitan dengan logo-logo tersebut. Ini bagi mudahkan lagi kepada kita semua dalam pilihan makanan bijak ataupun pilihan yang bersesuaian bagi tubuh badan kita ni. Maklum sajalah memang makanan-makanan ini mudah untuk kita ni perolehi, akan tetapi adakah ianya menjurus kepada kesihatan ataupun tidak. Baik, untuk seterusnya juga Puan, pada masa ini juga terdapat peningkatan yang ketara pada jumlah premis makanan dan minuman di seluruh negara. Di platform radio serta media sosial hampir setiap bulan pastinya ada promosi kafe ataupun kios baru untuk dicoba oleh orang ramai. Adakah terdapat perancangan Kementerian Kesihatan untuk menyebarluaskan lagi logo ini agar dapat diguna pakai pada premis makanan dan minuman yang berkenaan, Puan? Okey, terima kasih Tuana. Dalam masa yang sama juga, saya pasti ada di kalangan penonton Rampai Pagi. Ini berharap akan ada lebih banyak lagi kafe dan kios makanan dan minuman yang boleh menyediakan pilihan-pilihan yang lebih sihat. So ya, setentunya ada untuk makluman Tuan dan Puan serta penonton Rampai Pagi. Logo pilihan lebih sihat ini sudah boleh dilihat pada menu-menu restoran yang terpilih yang pernah menyertai program Rintis Restoran Sihat yang pernah dijalankan sejak dari tahun 2014. Program Restoran Sihat ini adalah kesinambungan inisiatif logo pilihan lebih sihat yang bertujuan untuk mewujudkan persekitaran pasaran tempatan yang kondusif bagi memudahkan pengunjung restoran-restoran untuk membuat pilihan makanan yang lebih sihat. So melalui program Restoran Sihat ini, Pusat Promosi Kesihatan akan bekerjasama dengan pemilik-pemilik restoran untuk meneliti menu-menu makanan yang dijual dan juga sangat menggalakkan pemilik-pemilik restoran tersebut untuk membuat pengubahsuaian atau penambahbaikan terhadap menu-menu restoran yang sedia ada kepada menu yang lebih sihat. Sebagai contoh, kalau ada makanan dalam menu yang menggunakan minyak masak yang lebih sihat, kurang garam atau gula, maaf dan dimasak secara lebih sihat seperti dikukus, dipanggang, ditumis dan atau sup dan lain-lain, ada berpotensi untuk menerima logo pilihan lebih sihat ini. So sehingga awal tahun 2022 terdapat sebanyak 30 buah restoran yang pernah menyertai program ini. Pada tahun lepas bulan Julai, kriteria bagi program restoran sihat ini telah disemak semula dengan lebih terperinci berpandukan kaji sidik tinjauan pengguna atau consumer survey, perbincangan kumpulan fokus atau focus group dengan rakan-rakan program restoran sihat dan kajian literature. Hasil dapatan kaji sidik dan perbincangan ini telah membawa kepada penghasilan garis pandu baru untuk program restoran sihat ini di mana insya-Allah akan diberikan dalam masa yang terdekat. Oleh itu, Kementerian Kesihatan berhasrat dan menyuruh pemilik-pemilik restoran dan kafe-kafe di negara ini untuk bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dan ikut serta dalam inisiatif pilihan lebih sihat ini. Iya, alhamdulillah ya. Dan Puan ya, kalau kita melihatnya pentingnya untuk kita ni sentiasa melihatnya bahan-bahan yang digunakan dan juga memastikan produk-produk yang kita ni beli ataupun pengambilan itu adalah sihat sebetulnya. Jadi memandangkan ini, kalau kita melihat yang memang yang banyak peniaga-peniaga telah pun menjual antara dari rumah ataupun dari kedai ya. Jadi bagaimana cara untuk peniaga-peniaga makanan, kedai makan dan juga pasar raya dan lain-lain mengikut serta inisiatif pilihan lebih sihat ini? Okey. Untuk makluman, rakan kongsi yang ingin ikut serta inisiatif ini bolehlah menghubungi kami melalui alamat email hpc@moh.gov.bn atau hantar mesej atau DM melalui media sosial kami @hpcbrunei. So kami ada Instagram dan Facebook. Jika ada syarikat yang menghilangkan atau mengimport produk makanan dan minuman dan ingin mendapatkan logo pilihan lebih sihat untuk produk-produknya, saya ingin memaklumkan bahawa tidak ada kos pembayaran untuk pendaftaran untuk dapatkan logo ini. Okay. Pihak Pusat Promosi Kesihatan hanya memerlukan borang pendaftaran serta sijil analisa nutrien yang terkini dari makmal yang diakreditasi bagi produk tersebut. Nutrien-nutrien tersebut ada dinyatakan dalam buku kriteria untuk makanan dan minuman yang berlogo pilihan lebih sihat.
So buku kriteria nutrien ini beserta borang bagi mengikuti inisiatif ini boleh dimuat turun dari section downloads pada laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn. Borang dan dokumen yang telah lengkap diisikan bolehlah dihantar terus ke Pusat Promosi Kesihatan atau melalui hpc@moh.gov.bn menggunakan email. So, bagi pasar-pasar raya atau kedai runcit yang ingin menyertai program Pasar Raya Sihat, sama jua tidak ada kos pembayaran untuk pendaftaran. Bis kita bolehlah hubungi kami di Pusat Promosi Kesihatan sama tadi macam melalui media sosial at HPC Brunei atau melalui email hpc@moh.gov.bn untuk maklumat lebih lanjut. Sebaliknya, bagi program restoran sihat yang telah diperbaharui kriterianya, sesi pemberigaan untuk garis panduan akan dimaklumkan pada masa yang terdekat. InsyaAllah, sekiranya terdapat pemilik-pemilik kedai makan yang berminat untuk mengikuti program ini, bolehlah berhubung terus melalui email hpc@moh.gov.bn dan menyatakan expression of interest for healthy dining program atau program restoran sihat. Baik, telah pun dikongsikan bersama dengan narasumber kita pada hari ini, itu Yang Mulia Puan Siti Najrah binti Haji Muhammad Rawi, Pegawai Pelajaran Kesihatan, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dengan kriteria nutrien bagi makanan dan minuman yang berlogo pilihan lebih sihat edisi ketiga 2021. Anda boleh layari laman sesawang yang telah pun dikongsikan. Sebentar lagi kita akan dapat saksikan juga habis kita boleh mengimbas kod QR tersebut. Ini adalah antara bukunya dan juga anda boleh mengimbas. Jadi jangan lupa untuk menyediakan telefon bimbit Auda, imbas kod QR ini untuk mengetahui lebih lanjut pengisian ataupun apa yang ada di dalam buku berkenaan. Ya, di antaranya juga di kesempatan ini Puan dikongsikan ini antara makanan-makanan yang telah pun dimuatkan di dalam buku tersebut. Panduannya antaranya minuman-minuman yang sering kali kita ni pilih untuk sarapan, begitu juga dengan makanan-makanan seperti bijirin, juga minuman ataupun juga produk-produk tenusuk, makanan buah-buahan dan juga sayur-sayuran dan banyak lagi sebetulnya di dalam pengisian di dalam buku berkenaan, ataupun juga bis kita boleh imbas kod QR tersebut daripada menaip www.moh.gov.bn ataupun selanjutnya lagi habis kita boleh mudahkan diri Auda dengan mengimbas kod QR tersebut. Ya, alhamdulillah. Dan seterusnya ni Puannya, adakah ada sebarang aktiviti tambahan untuk menyokong inisiatif ini? Okey, alhamdulillah bagi memulakan semula inisiatif ini dan meningkatkan penyertaan untuk program-program inisiatif pilihan lebih sihat ini, Pusat Promosi Kesihatan telah bekerjasama dengan sebuah syarikat produksi tempatan dan beberapa orang social media influencer untuk menghasilkan sebuah video kempen inisiatif pilihan lebih sihat. Dengan adanya video ini dan kerjasama yang telah diberikan, Pusat Promosi Kesihatan berharap ada peningkatan demand untuk produk-produk dan menu-menu makanan dan minuman yang lebih sihat, insya-Allah. Insya-Allah ya. Baik, Puannya memandangkan waktu kita kita ni telah punya tinggal 3 minit. Jadi sebelum mengakhiri wawancara, ada apa-apa lagi yang Puan ingin kongsikan kepada penonton pada pagi? Terima kasih Puan. Bagi mewakili Pusat Promosi Kesihatan, Kementerian Kesihatan, saya berharap dengan maklumat yang telah saya sampaikan akan dapat menarik lebih banyak perhatian dan penyertaan dan dari rakan kongsi industri makanan dan minuman, termasuk pengusaha kecil dan sederhana untuk mengikuti inisiatif pilihan lebih sihat ini dalam menyediakan persekitaran yang menyokong amalan makanan secara sihat. Semoga dengan lebih banyak pilihan lebih sihat tersedia, akan lebih ramai pengguna sedar dan mudah untuk membuat pilihan lebih sihat, dan insya-Allah dalam masa yang terdekat kita ni akan dapat melihat pengurangan pada kadar prevalent penyakit-penyakit tidak berjangkit di negara ini. So sebelum mengakhiri wawancara, jangan lupa juga untuk ikuti maklumat terkini mengenai inisiatif ini dan juga maklumat cara hidup sihat yang terkini di laman media sosial Pusat Promosi Kesihatan, Instagram dan Facebook @HPC Brunei. Sebarang pertanyaan boleh diajukan melalui DM atau boleh email terus kepada kami hpc@moh.gov.bn. Sekian, terima kasih.
Ya, Alhamdulillah ya. Apa terima kasih kepada puannya kerana sudi berkongsi ya mengenai dengan inisiatif pilihan lebih sihat, iaitu Puan Siti Nadhira binti Haji Rawi, iaitu pegawai pelajaran kesihatan. Banyak sebetulnya ya info-info yang dapat kita ni ketahui mengenai dengan logo ya pilihan lebih sihat. Jadi ya selepas kita mendengarkan ini nanti kalau kita ya berpergian ke gedung-gedung perniagaan ya untuk membeli barangan makanan, ya pastikan kita pilih logo yang ada pilihan lebih sihat ya. Jadi perlukan adanya pilihan yang bijak. Seperti yang dikongsikan di dalam paparan video tadi ya. Pilihan bijak Audah pastinya akan dapat lagi menjaga kesihatan kita bersama. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber. Terima kasih pun. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga kepada Audah kita ucapkan terima kasih kerana berkesediaan menyaksikan kita hingga ke hujung rancangan ini nanti. Dan sekarang kita menutup tirai Ramai Pagi edisi pada hari ini, Intan. Ya, dan nantikan esok ya antara dua segmen wawancara akan dibawakan. Ya. Itu antaranya adalah mengenai dengan personifikasi buli. InsyaAllah besok ia akan menemui Audah. Dan Audah nampaknya kita telah pun berada di penghujung rancangan. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Kita wabarakatuh. jumpa lagi.